kehidupan? Temui kami para dai Lembaga Zakat Selangor hanya di Radio IKIM, saluran inspirasi Euforia Islami anda. I see you looking for love. Well, this is home, brother. And we just want the peace, you already know, brother. Step inside when you be my people, you gon' love us. There's a gun in your hand. No, brother. You kill my body, but you'll never take my soul, brother. I can't believe you have the heart to take the life of your old brother. But I'll never fear you, I fear the Lord, brother. It don't matter what faith you believe in. We're all human beings with hearts, and we got feelings. Yeah, 2019, how we still getting killed with no reasons. Yeah, Muslims, Christians, Jews standing up for my people. Next time you see us, we gon' greet you saying, hello, brother. That's what he said, then got shot down. Shot to the chest. Everyone running, everyone fled, everyone dead. But the martyrs don't die. They're forever alive in Allah's eyes. Hello, brother. That's what he said. That's what he said. The villain is a hero in his own mind, and he's willing to justify his own crime. But should I hate him, or should I blame the devil who persuades him? Maybe the folks fed him information and they grew inside him hatred, so he loses the plot, shoots up a mosque, kills a few and he marks like blood on a carpet, innocent Muslim targets. He shoots at a mother, that son of a gun is heartless. No more propaganda. Propaganda has an agenda, hope you remember. You can't instill fear in our hearts, we don't surrender now. Can't nobody hold us back, we don't die, souls attached. To the Lord who told us that heaven is forever. So when we march in the Jannah, say hello, brothers. Say Allah's plan worked. The villain got what he deserved. Justice was served. Hello, brother. That's what he said. Then got shot down. Shot to the chest. Everyone running. Everyone fled. Everyone dead. But the martyrs don't die. They're forever alive in Allah's eyes. Hello, brother. That's what he said. That's what he said. Inspirasi Euforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pemberian diskaun khas bagi pembayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN akan diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan bahawa langkah itu bertujuan meringankan beban golongan belia terutamanya penuntut institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negara. Beliau memberitahu demikian pada sesi dialog awam sempena pelancaran Idea Bina Negara IBN yang berlangsung di Dewan Agong Tuanku Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM di Shah Alam, Selangor. Pengurusan aplikasi MySejahtera akan diletakkan di bawah bahagian Kesihatan Awam Digital, iaitu satu bahagian baru di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menurut Ketua Setiausaha KKM, Datuk Harajit Singh, penempatan MySejahtera di bawah bahagian baru itu akan menjadikan pengurusan aplikasi berkenaan lebih teratur. Selain itu, katanya sejak pengawal seliaan MySejahtera dipindahkan kepada KKM pada 26 November 2021, beberapa perkara sudah dilaksanakan bagi menentukan hala tuju aplikasi tersebut.
Akhir sekali, Pengerusi Persatuan Persahabatan Palestin Cina, Adnan Samara, menyifatkan pencapaian pembangunan Cina dalam beberapa dekad sejak kebelakangan ini cukup mengagumkan. Beliau ketika ditemu ramah wartawan kumpulan media Cina, CMG, menggambarkan perkembangan pesat Cina sebagai suatu keajaiban. Dalam pada itu, Adnan turut memuji inisiatif Jalur dan Laluan atau BRI dan menyifatkannya sebagai satu peluang yang diperlukan negara membangun. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 2 Januari dalam tahun 1905, Malay Residential School yang kini dikenali sebagai Malay College Kuala Kangsar MCKK telah dibuka dengan rasminya di Kuala Kangsar, Perak. Sekolah ini dibina di atas tapak yang diberikan oleh almarhum Sultan Idris yang turut menyokong penuh cadangan penubuhan sekolah ini. Sekolah yang dikenali sebagai Malay Residential School ditubuhkan untuk memberi pelajaran moden kepada anak-anak bangsawan sebagai persediaan untuk mengisi jawatan-jawatan tertentu dalam pentadbiran kerajaan British. William Hargreaves, mantan guru besar Penang Free School, dilantik sebagai guru besar pertama sekolah ini dengan dibantu oleh 2 orang guru yang lain. Pada peringkat permulaan, pelajar-pelajarnya adalah seramai 8 orang. Sehingga ke penghujung tahun 1905, jumlah pelajar adalah sebanyak 79 orang. Sekolah ini semakin pesat membangun dengan pembinaan bangunan tambahan pada tahun 1909 dan dirasmikan sebagai Malay College Kuala Kangsar MCKK. MCKK yang dihaskan kepada murid-murid lelaki ini telah berjaya melahirkan ramai cendekiawan Melayu yang tersohor. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kunjungi jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Sembilan pada 7 hingga 9 Oktober 2022 bermula 9 pagi hingga 9 malam di Dataran Sri Jempol, Bandar Sri Jempol, Negeri Sembilan. Pelbagai perkhidmatan langsung kerajaan dan program yang menarik disediakan terus untuk rakyat. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman media sosial rasmi Keluarga Malaysia dan laman web www.keluargamalaysia.gov.my. Amalkan SOP terkini fasa peralihan ke endemik. Jumpa anda di sana. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KECOM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna rabbana
السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para rakan pendengar dan juga seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus marak cinta Rasul di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kembali bersiaran saya Nur Hayati Paradi ditemani anda menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Rabu hari ini 5 Oktober 2022 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Semoga sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu taala untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan alhamdulillah telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian warna pagi bersama Luqman dan juga Sufian sebentar tadi. Jadi terima kasih pada mereka berdua dan juga penerbit mereka Haji Faiz Haji Osman untuk perkongsian warna pagi sebentar tadi. Dan alhamdulillah hari ini bila kita kata kita berada di bulan Rabiul Awal, jom kita melazimi memperbanyakkan selawat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan asbab dari berselawat tersebut Allah permudahkan segala urusan di dunia dan juga di akhirat nantinya insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yatim, hari Rabu hari ini yang positif untuk sama-sama kita jadikan hari kita lebih baik lagi insya-Allah. Kita ada perkongsian sebentar saja lagi menerusi rancangan Kelvin bertanya. Kita ada soalan daripada Kelvin dan juga jawapan bersama dengan Dr. HD, Dr. Muhammad Nur Muhammad Hadi Zahalan untuk bersama dengan sahabat pendengar. Jadi ikuti perkongsiannya nanti secara langsung kami bawakan di Radio IKIM, di FB IKIM FM juga ada dan juga di YouTube channel IKIM juga kami siarkan secara langsung perkongsian Kelvin bertanya hari ini. Apa soalan Kelvin? Kejap lagi dah kita akan bersama dengan anda untuk ketahui soalan Kelvin apa yang bakal diajukan dan jawapan tersebut insya-Allah. Dan untuk anda rakan pendengar saat ini, jom kita berada di bulan Rabiul Awal ni, perbanyakkan selawat. Kita ada Robani sebagai perkongsian lagu pertama kita ada berpaut pada sabdamu, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
santunmu. Rasanya aku mengandai, akankah aku kau terima? Cukupkah apa ku laku sebagai umatmu ya Rasul? Setiap insan pasti akan mati, tetapi ada pahala yang tidak mati dan akan terus mengalir kepada insan. Nak tahu apakah amalan yang dibawa selepas kita mati? Salah satunya adalah sedekah jariah. Jom bersama-sama Perkim Datuk Keramat dalam membantu saudara baru menyediakan kemudahan asas kepada mereka. Ingatlah, biar sedikit sumbangan asalkan besar ganjaran. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian 011-1929-5997 atau layari FB Perkim Datuk Keramat. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza, ya? Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nurhayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus semarak cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Untuk bersama dengan rakan pendengar, kita ada soalan daripada Kelvin dan insyaAllah kita ada jawapan bersama dengan Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang telah pun berada di hujung talian saat ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Doktor sudi untuk bersama kami lagi. Perkongsian kita pada hari ini menerusi perkongsian Kelvin Bertanya. Cumanya bila kata Kelvin Bertanya, kita akan mulakan dengan soalan daripada Kelvin terlebih dahulu. Jadi jom kita nak dengarkan apa soalan Kelvin pada minggu ini. Silakan Kelvin. Hai, good morning Kelvin. Morning DJ Ati. Sihat ke hari ini? Sihat? Tak sabar nak tanya soalan. Silakan, soalan apa tu? Okey, birthday Nabi Muhammad sentiasa disambut oleh kaum Muslim. Tetapi kenapa tidak dengan Nabi-Nabi yang lain? Sebab kan ada ramai Nabi juga kan. Adakah disambut secara dalam macam senyap doa ke, ataupun dia bukan satu macam satu perayaan, bukan perayaan, satu sambutan yang diberi cuti umum. So, Maulid Rasul ada cuti umum ya? Oh, faham. Bagusnya soalan. Terima kasih banyak Kevin. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Doktor, birthday Nabi, ulang tahun kelahiran bagi Nabi SAW. Soalan Kevin berkenaan dengan itulah lebih kurang Doktor. Silakan Doktor, jawapan daripada Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kerana yang layak untuk kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha agung, yang maha esa. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Yati kerana sudi menyediakan platform yang baik. Kepada Kelvin, sahabat kita, semoga Allah merahmati dan meredai segala apa yang kita lakukan, dan juga kepada Radio IKIM, sentiasalah dengar Radio IKIM, kru-kru Radio IKIM, terima kasih. Dan kepada semua sahabat-sahabat pendengar ataupun penonton di FB Radio IKIM, semoga kita semua berada dalam keadaan kasih sayang dan limpah rahmatnya insya-Allah. Jadi soalan Kelvin berkenaan tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Maulid ni adalah hari kelahiran baginda Rasulullah. Kan kalau bahasa Inggeris dia nampak macam tak kena, birthday Rasulullah. Dia tak nampak kena kan. Tapi kalau kita hari kelahiran, kita nampak macam lembut sedikit. Itu menandakan adab kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hari kelahiran manusia lain dia berbeza dengan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah. Kalau sekiranya Allah tak berikan kepada kita hidayah, maknanya Allah tak berikan kepada kita petunjuk dan Allah tidak datangkan kepada kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti kita tidak akan menerima hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kelahiran baginda Rasulullah, Kelvin dan sahabat pendengar, dia tak sama macam kelahiran kita. Dia tak sama. Sebab tu adabnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kepada Kelvin, DJ Yati dan semua yang menonton pada pagi ini, kita nak tahu kenapa sebenarnya kita tak sambut hari kelahiran nabi-nabi yang lain. Kan kalau kelahiran baginda Rasulullah, macam DJ Yati sebut, ada cuti Maulidur Rasul. Jadi kalau hasratnya kalau kita boleh dapat juga menyambut juga kelahiran para nabi-nabi yang lain, banyak cutinya rasanya. Sebab berapa bilangan para rasul, berapa bilangan para nabi. Untuk pengetahuan Kelvin, memanglah kita ketahui para rasul itu 25 orang yang perlu diketahui. Tetapi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban. Kalau kita lihat kan, secara logiknya sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak dah zaman itu, berapa ribu bilion trilion lebih daripada itu manusia yang hidup yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Kita saja dah berapa bilion. Jadi sebab tu kalau kita fikirkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tahu bilangan dulu, bilangan sebelum kita kata kenapa kita tak sambut macam mana kita sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran baginda Rasulullah. Kalau boleh setiap nabi-nabi ni kita bagi cuti. Alamatnya memang setahun kita cutilah. Kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustaz baca dalam sepotong hadis dalam riwayat Imam Ibn Hibban, Abu Dzar Al-Ghifari dia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam al-anbiya?" Wahai Rasulullah, berapa para nabi? Ini soalan daripada Abu Dzar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilangan para nabi ini adalah 124,000 orang. 124,000 orang. Aku bertanya lagi,
Abu Zar, seorang sahabat Nabi, bertanya kepada Nabi SAW, berapakah bilangan Rasul daripada kalangan Al-Anbiya? Kan? Berapa bilangan tadi kalau Nabi, Nabi-Nabi yang mana kata para alim ulama ada perbezaan Nabi dan Rasul. Perbezaan Nabi ini iaitu dia tetap menyampaikan tetapi tidak dikurniakan ataupun tidak diberikan risalah. Macam Nabi Muhammad diberikan Al-Quran, diberikan kitab. Nabi Musa, Nabi Isa, ini semua diberikan kitab. Rasul-Rasul ni ada kitab dan dia sampaikan kepada kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi itu definisi perbezaan antara Nabi dan Rasul. Jadi Nabi datang untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Apa yang disampaikan oleh Rasul, maka Nabi-Nabi ni hanya mempraktikkan ataupun melangsungkan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Maka kata Nabi, bilangan Rasul itu ada 313 orang. 313 orang. Yang kita kena ketahui, Kelvin, 25 orang. Maknanya kalau kita lah ambil semua Rasul ni 313, cuti sepanjang tahun kita. DJ Yati pun seronok, ya Allah, cuti kejap, esok cuti, lusa cuti. Akhirnya kita duduk rumah. Jadi apa yang spesialnya kepada Nabi SAW? Untuk pengetahuan Kelvin, semua para Rasul, semua para Nabi membawa agama Islam. Tidak ada perbezaan di antara mereka sejak daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perbezaan, melainkan syariat mereka berbeza-beza. Apa dia syariat? Perundangan. Perundangan pada zaman baginda Rasulullah berbeza dengan Nabi Musa, berbeza dengan Nabi Ibrahim, berbeza dengan Nabi Adam, berbeza. Mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Tetapi yang sama adalah akidah yang satu, iaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menduakan Allah, kerana dialah yang Maha Esa lagi Maha Agung. Sebab itu daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad bawa risalah yang satu, iaitu agama Islam. Sehingga kan Nabi Isa pun sama, Nabi Musa pun sama, Nabi Ibrahim pun sama, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap Rasul ini diutuskan kepada kaum mereka sendiri. Melainkan Nabi SAW diutuskan kepada semua kaum. Kerana Nabi SAW adalah penutup sekalian para anbiya. Dah tidak ada Nabi dah, Kelvin. Sidang pendengar, tidak ada dah Nabi selepas daripada baginda Nabi SAW. Biarlah dia mengaku macam mana pun orang kadang-kadang, kan, dia mengaku dirinya Nabi, dah tidak ada Nabi, kerana Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kita kena yakin tu. Dia kata tak, saya diutuskan sebelum daripada Nabi. Macam mana dia boleh hidup? Kan, dengan kehidupan dia macam mana? Ni sebab apabila adanya Nabi SAW, maka terbatallah semua apa yang dibawakan oleh para Nabi yang terdahulu. Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Ibrahim, apa yang dibawa, syariat perundangan yang dibawa, apabila datangnya Nabi Muhammad SAW, semua yang tadi itu terbatal. Sehingga kan, seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, apabila turunnya Nabi Isa AS, Nabi Isa juga akan mengikut apa yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi Isa ada kitabnya tersendiri, kan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi apabila Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini, maka Nabi Isa akan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kelvin, bila kita bercakap tentang kenapa kita kena sambut bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran baginda Rasulullah, pasti dia ada kelebihan. Sebab kita sebelum kita nak bincang sebab apa, kenapa kita kena sambut dan bagaimana cara kita nak sambut, kita kena kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita, iaitu Nabi yang diutuskan, iaitu di akhir zaman. Daripada segi akhlaknya, daripada segi budi bahasanya, daripada segi rupa parasnya, barulah kita rasa, ya Allah, rupanya kita menyambut itu adalah bukan perkara yang orang kata untuk menjauhkan diri kita kepada Nabi ataupun syariat. Sebenarnya adalah
bertujuan mendekatkan lagi hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para alim ulama, ada 3 sebab utama sebab apa kita kena menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang betul. Maka yang pertama, sedia orang kata pen, kalau yang sedang menulis, kalau boleh tap di skrin, kita kongsikan dengan kawan-kawan. Kata ulama ada 3. Yang pertama, kenapa kita perlu menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab pertamanya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi. Dengan sejarah kehidupan baginda, dengan akhlak baginda, dengan perjuangan baginda. Maknanya untuk kita dekatkan diri kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 31. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya mereka benar-benar sayang, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah sayang. Maknanya Kelvin, kalau nak kita Tuhan sayang kepada kita, Allah sayang kepada kita, syarat dia apa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tak ikut Nabi, persoalannya ada satu lagi makhluk yang boleh kita ikut, dan sekiranya kita ikut, maka tempatnya adalah neraka. Apa dia? Makhluknya syaitan, iblis. Jadi pilih, nak ikut Nabi ke nak ikut iblis? Jadi kalau kita hari ni nak dekatkan diri kita kepada Allah, nak bagi Allah sayang kita, kan DJT, kita mesti ikut baginda Nabi. Nak ikut, macam mana kita nak ikut kalau kita tak tahu sejarah perjuangan baginda Rasulullah, kalau kita tak tahu akhlak baginda Rasulullah, kalau kita tak tahu kehidupan baginda Rasulullah? Dan hari ni rata-rata kan Kelvin, kalau tengok umat Islam, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Radio Akib, ramai orang sebut saya sayang Allah, saya cinta Allah, saya sayang Rasulullah. Ni sampai-sampai bulan Maulidur Rasul semua sebut tentang cinta kepada Rasulullah. Tetapi di dalam tafsir, ayat ini cuba buka dalam tafsir Imam Ibn Kathir. Ada satu perkataan, dia kata waqala al-hukama, kan, telah berkata orang-orang yang cerdik pandai, kan, hakim, orang yang cerdik pandai, orang yang pintar. Apa yang dia kata? Dia kata laisa sya'an an tuhib, bukan menjadi satu persoalan kita mencintai seseorang. Itu bukan satu persoalannya. Contoh kan, suami cakap dekat isteri, yang panggil sayang lah, yang abang sayang betul lah dekat awak ni. Awak lah dunia akhirat saya, awak lah bulan, awak lah bintang, awak lah matahari, awak lah gunung berapi, semuanya awak. Kan suami cakap kepada isteri dia. Isteri dia dalam hati ni punya menyampah, dia kata, perangai macam Fir'aun, nak sayang aku. Contohlah, dia kata ni contoh. Kan? Punya geram. Sebab tu kata ulama, bukan menjadi satu persoalan kita sayang kepada seseorang. Nak cakap sayang kepada orang senang. Senang. Kita hari ni nak cakap saya sayang kamu, saya cinta pada kamu, cukup senang. Kan lidah ni tidak bertulang, cukup senang. Tetapi yang menjadi persoalan, kata ulama, yang menjadi satu persoalan yang hebat, yang perlu kita tanya, adakah orang itu sayang kepada kita? Betul ke dia cinta kepada kita? Inilah persoalannya. Kalau kita hari ni kita kata kita sayang Allah, mudah. Kita sebut kita sayang Rasulullah, senang. Tetapi adakah Allah sayang kita? Adakah Nabi sayang kita? Bagaimana kalau kita nak datangkan, nak orang kata menjemput kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi, sekiranya perangai kita, akhlak kita tak sama seperti akhlak baginda Nabi. Sebab tu Allah sebut apa? Syarat dia, fattabi'uni, ikut baginda Rasulullah. Jadi bulan Maulid Rasul, sebab apa kita kena sambut? Bukanlah sambut itu dengan kita beli kek, bukanlah dengan kita buat benda-benda yang karut-marut. Tidak. Sambut ini adalah dengan kita mengetahui tentang akhlak baginda Rasulullah, sirah kehidupan baginda Rasulullah,
perjuangan baginda Rasulullah, dan bukan ketahui saja. Kata ulama, bukan kita ketahui saja, bahkan kita kena ikut apa yang telah diletakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, kata para alim ulama. Yang kedua, kata ulama, sebab apa kita kena sambut? Kerana menandakan cinta kita kepada junjungan besar baginda Rasulullah. Itulah tanda sayang. Bila tanda sayang, apa yang kita buat? Kita ingat. Kan? Sebab itu kalau kita tengok di dalam khutbah Jumaat, apa yang selalu disebut? Kan DJ Yati dia tak pergi masjid. Kerana orang perempuan dia duduk rumah, duduk masak lah, mungkin kerja lah, macam-macam lah. Tetapi orang laki-laki ada yang pergi, dia pergi lena, dia tidur. Ada juga, tapi insya-Allah Ustaz yakin kita pergi ni, semua kita ni orang-orang yang sentiasa mendengar khutbah Jumaat. Kadang-kadang terlena tu dia kata Ustaz tak apa. Jadi apa yang disebut oleh khatib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, innallaha wa malaika yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah. Jadi apabila sampainya bulan Maulidur Rasul, kita ni usaha untuk menanamkan kasih sayang sentiasa untuk ingat kepada junjungan besar baginda Rasulullah. Lagi sampai bulan Maulidur Rasul, bukanlah maknanya bulan Maulid baru nak ingat Nabi. Tidak. Tetapi paling kurang kita dah tanam, dah pasak rasa cinta, rasa pupuk pada waktu kelahiran junjungan besar baginda Rasulullah untuk dibawa ke bulan-bulan yang lain. Macam Ramadan kita pasak betul-betul supaya kita faham dengan amalan-amalan yang kita buat. Bukanlah bererti kita baca Quran pada bulan Ramadan saja. Bukanlah bererti kita solat tarawih ataupun buat amalan sunat, berzikir, berdoa semua pada bulan Ramadan. Kelvin, dia akan membawa kepada bulan-bulan yang lain. Jadi begitu juga Maulid Rasul. Bila sampai bulan Maulidur Rasul, hari kelahiran baginda Rasulullah, tanam lagi cerita, kita dengar lagi cerita-cerita yang lebih menarik daripada perjuangan sirah akhlak baginda Rasulullah. Tahu tentang sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dalam bulan-bulan yang berikutnya. Sebab itu bila kita sambut, kata ulama yang kedua adalah untuk menandakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Maka kata ulama yang ketiga iaitu sebab apa kita kena menyambut bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan ke mana-mana. Kalau nak tahu yang ketiga dan bagaimana kita nak menyambut bulan Maulidur Rasul, tunggu selepas ini Dr. HD akan sambung. Sebab tu dia kena break dalam break yang terkejut supaya orang tunggu, stay. Ini bukannya orang lain terkejut, saya pun terkejut doktor. Tapi Alhamdulillah, insyaAllah kita akan dapatkan yang ketiga. Apakah sebab utama kita menyambut Maulid Rasul? Dan untuk anda jangan mendengar, tak sabar kan? Kita tunggu lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus semarak cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Terima kasih rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Menerusi perkongsian Kelvin bertanya. Hari ini Kelvin bertanya berkenaan dengan sambutan hari kelahiran bagi Nabi SAW yang kita kenali sebagai Maulid Rasul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Dr. HD untuk jawapan. Tadi Dr. kongsikan 2 daripada 3 sebab utamalah kenapa kita sambut Maulid Rasul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor. Doktor hutang satu lagi sebab utama tersebut. Doktor sambung, Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang sentiasa mendengar Radio IKIM untuk dapatkan input-input yang menarik. Terima kasih juga kepada Kelvin kerana cakna terhadap bulan kelahiran baginda Nabi SAW, dan kita doakan insya-Allah semoga kita semua ditanamkan rasa cinta ke atas junjungan besar baginda Rasulullah, seorang insan yang sangat mulia yang telah memberikan kita kehidupan yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala utuskan baginda Rasulullah dengan memberikan wahyu, dan kita boleh melihat secara terus bagaimana untuk kita mempraktikkan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah kita bersyukur kepada Allah kerana kita diberikan kesempatan untuk kita mengikuti, belajar, mengamalkan segala apa yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW, seorang insan yang hebat di atas muka bumi ini. Sebab tu ada satu kajian, dia mengatakan sekiranya baginda Nabi SAW, ni kajian ni di Eropah, di Barat. Dia kata sekiranya Nabi SAW masih hidup, maka dia akan dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di atas muka bumi ini. Itulah junjungan besar baginda Nabi SAW, disebabkan dia merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Kelvin, sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, Ustaz kongsikan tadi bagaimana dan sebab apa kita kena menyambut bulan Maulidur Rasul. Maka kata para ahli ulama secara ringkasnya iaitu untuk kita mendekatkan diri, kita mengenal baginda, pribadi baginda Nabi SAW. Yang kedua, untuk menandakan aras cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kan bila kita sayang kepada anak-anak, keluarga, kita akan sentiasa mengingatinya. Jadi mengingati itu bukanlah bererti salah, tetapi cara bagaimana kita mengingatinya, itulah yang persoalan yang paling penting. Cara dan bagaimana kita nak menyambut bulan Maulidur Rasul. Baik, yang ketiga, sebab apa kita kena menyambut bulan Maulidur Rasul, iaitu yang ketiga, kata para alim ulama, adalah bertujuan untuk menjadikan baginda Rasulullah SAW lebih disayangi daripada yang lain. Maknanya ni sangat besar ni. Sepatutnya dia duduk nombor 1, tetapi Ustaz letak nombor 3 sebab dia sangat besar. Kita kena jadikan baginda Nabi lebih kita sayang daripada segala-galanya. Berdasarkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kata Nabi SAW, hadis ni biasa kita dengar daripada Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sehingga kan saya lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia keseluruhannya. Jadi bila tibanya bulan Maulid Rasul, kita dengar cerita Nabi SAW, bagaimana akhlak baginda Rasulullah dengan isteri baginda, dengan
anak baginda, dengan sahabat-sahabat baginda, dengan orang yang di sekeliling baginda Nabi SAW, menambahkan rasa cinta kita ke atas junjungan besar baginda Rasulullah. Bayangkan Kelvin, sejarah hidup Nabi bukanlah seperti sejarah pemimpin-pemimpin dunia. Sejarah kehidupan Nabi, walaupun Nabi pemimpin dunia, tetapi sejarah kehidupan Nabi penuh dengan liku-liku kehidupan. Ketika mana Nabi berhijrah ke kota Taif, ni antara satu kisah, antara kisah-kisah yang hebat. Ketika mana Nabi berhijrah ke kota Taif untuk berdakwah di sana. Bayangkan, Nabi sampai untuk menyampaikan dakwah. Disambutnya baginda Nabi SAW dengan balian batu. Kan? Dibalingnya batu daripada kanak-kanak, daripada orang dewasa, tak kira perempuan, tak kira lelaki, tak kira hamba, semuanya baling Nabi SAW dengan batu sehingga jasad baginda Nabi SAW dipenuhi dengan darah. Kemudian datang Malaikatul Jabal, malaikat yang menjaga bukit Taif. Kan? Request kepada Nabi cadangkan kepada Nabi SAW. Iaitu dengan cadangan, ya Rasulullah, sekiranya engkau minta, kau doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk Allah ambil bukit Taif ini, terbalikkan di atas mereka yang telah menzalimi engkau, penduduk Taif. Tetapi Nabi SAW, baginda Nabi SAW kata mereka sesungguhnya tidak mengetahui, mereka tidak tahu. Kan? Jadi Nabi bersabar dengan segala ujian. Ni hebatnya baginda Nabi SAW. Hebatnya baginda Nabi SAW sehingga kan Nabi sabar dengan ujian. Kalau kita, ya Allah, kalaulah dicadangkan begitu, kita kata jangan kata bukit Taif, ambillah bukit Gunung Uhud, Gunung Kinabalu, Gunung Everest ni, bagi habis terus mereka ni. Kita balas dendam balik. Tapi Nabi sabar. Bukan itu saja, di dalam banyak peperangan Nabi SAW, bagaimana Nabi tertusuk antara pipi baginda Nabi SAW tertusuk dengan besi. Nabi sabar. Itu perjuangan baginda Rasulullah. Yang mana ada sahabat-sahabat Nabi yang diseksa. Perjuangan Nabi SAW inilah yang menyebabkan kita perlu cinta lebih daripada siapa? Lebih daripada anak kita. Yang kita hari ni sayang, Kelvin. Kita kalau ada anak, kita sayang anak kita. Kita kena cinta Nabi lebih daripada anak kita. Kita kena cinta Nabi lebih daripada ibu yang melahirkan kita, ayah yang telah pelihara kita, lebih. Dan daripada semua manusia, termasuklah isteri. Kadang-kadang dia kata, awak, kan, awaklah yang paling saya sayang. Mungkin itu perkataan saja, tapi dalam hati dia mesti meletakkan Nabi lebih daripada segala-galanya, iaitu yang terutama adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Rasul, kemudian barulah manusia-manusia. Tetapi kita tak boleh melebihkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Sebab itu kata ulama, kerana itulah kita kena mencintai baginda Nabi SAW, khususnya pada bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut tentang tujuan kita cinta kepada Nabi SAW dan kita menyambut bulan Maulid Nabi SAW, ada beberapa perbahasan ulama. Yang ni kita masuk sedikit perbahasan sebelum Ustaz nak berikan satu doa. Ada doa, insya-Allah ada doa yang cukup bagus. Doa yang disebutkan oleh seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar, anak Umar Al-Khattab. Dia doa satu doa. Tapi kalau nak tahu doa ni, insya-Allah nanti di hujung. Tapi Ustaz nak cerita bagaimana kita nak menyambut bulan Maulidur Rasul. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah. Cara untuk kita menyambut bulan Maulidur Rasul adalah dengan kita mengikuti setiap sunnah baginda Rasulullah. Berapa banyak hari ini ulama ada mengarang kitab iaitu sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh kita. Kita hari ini, kebanyakan kita dah lupa ini merupakan sunnah baginda Rasulullah, dan ada yang sampai satu peringkat dia lihat sunnah Nabi ni seperti satu benda yang sangat pelik. Contohnya, apabila kita makan, Kelvin, kita lepas makan, contohnya kita makan nasi ke makan dengan tangan kita,
sunnah Nabi SAW adalah dengan kita menghisap di hujung jari. Di hujung-hujung jari kita. Bukan hisap jari tu maksudnya sampai ke dalam. Kan? Kita hari ni kadang-kadang nak buat sunnah tapi tak ikut betul-betul seperti mana sunnah yang disuruh oleh Nabi. Kita siap buat bunyi. Plup, plup, plup. Semua siap ada bunyi, semua siap. Dengan package. Kan? Dengan tapak tangan dia jilat. Dia tidak. Bukanlah sedemikian. Nabi suruh kita kalau ikut sunnah Nabi SAW di hujung jari ni. Kerana ada satu kajian di barat, mereka kaji sebab apa Nabi suruh kita hisap di hujung jari. Rupanya apabila kita menjilat di hujung jari yang terakhir lepas makanan ini, dia boleh mencernakan kita punya perut. Ada enzim yang di hujung jari kita ni yang boleh mencernakan perut kita. Jadi dia adalah satu arahan, bukan arahan yang diwajibkan tetapi satu sunnah Nabi SAW yang hari ni kita banyak lupakan. Bila orang hari ni jilat jari kan, dia ni pelahap dia kata. Kan? Sehingga kan ada orang buat tagline kan, sehingga menjilat jari. Nampak? Itu kata hebatnya sunnah baginda Nabi SAW. Kita umat Islam memperlekehkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan banyak lagi sebenarnya sunnah-sunnah yang Rasulullah tinggalkan untuk kita amalkan. Tetapi hari ini kita jarang dah nak mengamalkan sunnah. Bahkan ada yang mengamalkan sunnah, kita anggap pelik orang yang mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW. Pelik apabila ada lelaki ada janggut. Kan? Dia kata apa janggut-janggut ni, serabut dia kata. Sedangkan itu merupakan sunnah baginda Nabi SAW. Cuma kenalah kemas. Janggut ni kena kemas seperti janggut baginda Nabi SAW. Nabi suruh kita kemaskan pakaian kita, rambut kita, kekemasan kita. Itu adalah merupakan sunnah baginda Nabi. Kerana itu sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita nak menyambut bulan Maulidur Rasul ni, bukan kita menyambut dengan kita seperti mana yang kita sambut kan. Allah selamatkan kamu. Yang tu kita punya birthday. Tetapi nak menyambut bulan Maulidur Rasul ni adalah dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Apa sahaja yang Nabi suruh, kita buat. Kerana apa yang Nabi suruh itu ada kebaikan. Apa sahaja yang Nabi kata jangan buat, kita tinggalkan. Kerana dengan kita meninggalkan itu, kerana padanya keburukan dan akan mendatangkan keburukan pada diri kita sekiranya kita melakukan larangan daripada Nabi SAW. Dan Nabi, dia bukan mereka-reka hukum. Dia mengambil hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyambut bulan Maulidur Rasul dibenarkan dengan syarat kita mengikut seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi kan, mereka ni berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikut setiap apa yang Nabi buat. Khususnya Abdullah bin Umar. Dan Ibnu Umar, apa yang Nabi buat, semua dia buat. Dia kata, aku tak nak tinggalkan satu pun apa yang dilakukan oleh Nabi yang mana aku kena buat. Sehingga kan DJ Yati Kelvin, ada satu hari yang mana sahabat-sahabat ni melihat Ibnu Umar, dia memusingkan kenderaan dia, binatang tunggangannya di satu kawasan itu 3 kali. Sahabat pelik. Sebab apa? Engkau wahai Ibnu Umar memusingkan binatang tunggangan kau itu 3 kali. Kerana dia kata apa? Aku melihat ketika mana sampainya baginda Nabi SAW, binatang tunggangan baginda Rasulullah berpusing di situ 3 kali. Maka aku mengikutnya. Nampak? Kita hari ni kalau boleh, kita nak jauh daripada sunnah Rasulullah. Kita lebih kepada apa? Kita mengikut kepada idola-idola kita kan. Rambut kadang-kadang macam ayam terpacak. Kan, seluar tak cukup, contohnya seluar tak cukup, kain, kita ikut selalu dengan benda-benda yang akhirnya merugikan kita dunia dan akhirat. Tetapi kita kena ingat, sahabat-sahabat sidang pendengar, kita di hari kiamat nanti, apa yang kita nak? Syafaat baginda Rasulullah. Itulah yang kita harapkan baginda Nabi SAW, seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Calvin, hebatnya baginda Rasulullah. Esok pada hari kiamat, Nabi boleh masuk dalam syurga. Orang yang pertama masuk dalam syurga baginda Rasulullah. Tetapi tengok, rahmatnya Nabi, hebatnya Nabi ni, dia tunggu umatnya
Di mana kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti carilah aku di timbangan, kata Rasulullah. Aku akan berikan syafaat di sana. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau aku tak bertemu dengan engkau, maka kata Nabi, carilah aku di titian sirat. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau aku tak bertemu dengan engkau di sana, carilah aku di Telaga Kausar. Nabi suruh kita cari dia. Sebab itulah, kerana kita ni adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mana diutuskan oleh Allah adalah umat yang terakhir, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan baginda Rasulullah untuk memberikan syafaat. Maka kita kena berselawat dan kena sentiasa mengikuti apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, sampai masanya Ustaz nak memberikan satu doa. Doa ni dirakamkan dalam Sunan Baihaqi, yang mana doa ini didoakan oleh Abdullah bin Umar. Ibnu Umar berdoa. Apa doa dia? InsyaAllah nanti insyaAllah Ustaz akan buat satu poster. Ustaz akan berikan kepada DJ Yati, dan di FB Ustaz pun ada insyaAllah. Apa doa dia? Allahumma ahyini ala sunnatin nabiyyika. Ustaz ulang sekali lagi. Allahumma, ya Allah, ahyini ala sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, wa tawaffani ala millatihi, wa a'izni min mudillatil fitan. Allah Ustaz, panjangnya Ustaz. Ya Allah, nak hafal terbelit lidah makcik. Oi, tak apa. Ustaz bagi dalam bahasa Melayu, doa bahasa Melayu pun tak apa, doa bahasa Arab pun tak apa. Yang penting kita doa, yang mana, ya Allah, hidupkanlah aku dengan sentiasa mengikuti sunnah baginda Rasulullah. Kita doa, ya Allah, bagilah aku sentiasa boleh mengikuti sunnah Nabi. Ya Allah, matikanlah aku dalam agamanya, iaitu agama Islam. Dan lindungilah aku daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Nabi, iaitu Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar ini mendoakan supaya dia boleh ikut semua sunnah Nabi, mati dalam agama Islam dan jauh daripada fitnah-fitnah yang boleh menyesatkan. Benda-benda yang bukan daripada sunnah Nabi, tiba-tiba kita pergi buat selain daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mohon daripada Allah untuk Allah lindung kita daripada fitnah-fitnah yang timbul yang bukan daripada ajaran agama Islam, supaya kita tidak ikut dan kita tidak amalkan. Sebab tu sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita dapat daripada pertanyaan Kelvin tadi, masya-Allah, kan? Kenapa kita kena menyambut bulan Maulidur Rasul, hari kelahiran baginda Rasulullah? Kerana Nabi adalah seorang manusia yang agung, yang hebat, dan dia merupakan kekasih Allah. Hebatnya Nabi, kita tidak akan berjaya masuk ke dalam syurga melainkan kita menyebut syahadah dengan mengiktiraf Allah Maha Esa, dan kita kepilkan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak terima syahadah Islam kita melainkan kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami bersaksi bahawa, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maknanya itu merupakan tiket kita untuk masuk ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Kerana itu Allah mengangkat nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita solat, kita akan menyebut nama baginda Rasulullah dalam tahiyat kita. Sebab itu dia merupakan syahadah, pengakuan untuk kita memeluk agama Islam. Tidak sah syahadah kita melainkan kita menyebut nama Allah dan menyebut nama baginda Rasulullah, dan Rasulullah itu bukan Allah tetapi dia merupakan utusan Allah yang telah Allah utuskan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Masya Allah, dia tak lengkap cinta kita pada manusia kalau kita tak bercinta kepada baginda Nabi SAW. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini. Sangat-sangat memberi pengajaran. Nanti kejap insyaAllah kita akan kongsikan juga doa yang doktor dah kongsikan tadi untuk rakan-rakan pendengar. Jadi anda kena selalulah tengok-tengok di FB IKIM FM dan juga IG IKIM.my insyaAllah. Apa pun terima kasih banyak doktor untuk pertemuan pada kali ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Terima kasih juga pada Kelvin yang bertanyakan soalan. Tak sangka doktor kan disebabkan hari cuti saja boleh mencetuskan persoalan daripada Kelvin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.